Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di dalam SF Channel Explore, iaitu di dalam segmen Cerita Seram. Jadi sebelum kita masuk ke dalam konten kali ini, kita buka ataupun mulakan dengan salawat ashril. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashril zalimin lil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita masuk ke dalam cerita seram pasal Pulau Sayak pada kali ini, kita layan dulu macam mana pot ataupun mi udang yang dikomen di Facebook oleh beberapa orang mengenai mi udang ni. Jadi kita pun pilah try mi udang ni, memang terbaik lah. Jadi layan dulu VT ni. Cerita seram kita pada kali ini masih lagi berkisar di tempat yang sama, iaitu Pulau Sayak, Kedah. Kisah ataupun cerita ni boleh dikatakan sambungan kepada part kedua. Part pertama yang kita kongsikan mengenai villa misteri di Pulau Sayak tu, ada juga mendapat banyak komen. Ada komen yang positif, banyak yang positif, dan ada juga komen yang negatif. Jadi mengenai villa yang terdapat di Pulau Sayak tu, ramai yang salah faham sebenarnya. Di dalam cerita tersebut telah dibagi tahu yang villa tu sebenarnya telah pun runtuh dan hanya tinggal reruntuhan saja. Jadi orang yang nampak villa tu maksudnya hanya sekadar ilusi ataupun khayalan yang diciptakan oleh jin untuk menampakkan rupa bentuk villa tu lah pada satu masa dahulu. Ada juga yang komen benda ni merapu kan.
tak wujud pun villa tu. Memanglah villa ni kalau ikut zaman sekarang ni dah tak ada, tapi terbukti dengan cerita penduduk, dapat dari cerita dari penduduk kampung area situ sendiri, orang lama area Pulau Sayak ni, memang pernah ada tapak villa di atas puncak bukit Pulau Sayak ni. Tetapi jalan nak masuk ke villa tu pun dah berhutan lah, sebab benda pun dah lama kan. So ataupun cerita part kedua yang kita nak cerita yang ada dekat Pulau Sayak ni ialah batu yang diberi nama sebagai batu teruna dan dara. Kisah ini diceritakan sendiri oleh penduduk tempatan, iaitu daripada seorang kakak yang bernama Atirah Aurora. Jadi Kak Atirah Aurora ni dia ada baca artikel mengenai konten yang saya buat part pertama ni di Facebook. Jadi dia terus DM dekat saya, dekat Messenger lah, dekat Facebook. Jadi Kak Atirah Aurora ni pun bagi tahu yang dia memang orang lama yang stay dekat situ. Arwah ayah dia pun merupakan seorang peneroka yang teroka kawasan Pulau Sayak dan membina rumah di situ. Jadi Kak Aurora ni pun buka lah cerita. Banyak sebenarnya kisah ataupun cerita mistik dan juga ada terkait dengan sejarah di kawasan Pulau Sayak ni. Jadi saya ambil satu dahulu, iaitu cerita mengenai batu teruna dan dara ni. Jadi diceritakan oleh Kak Atirah Aurora ni, batu teruna dan dara ni merupakan batu ataupun asalnya manusia yang telah disumpah menjadi batu. Diceritakan pada suatu hari dua orang pengantin ni sedang bersanding. Bila bersanding tu, lalulah sang kelembai. Sang kelembai ni memang kalau di dalam alam Melayu kita ni famous lah kan, mempunyai orang apa, kelebihan dia mampu menyumpah orang menjadi batu. Jadi masa dua orang pengantin ni sedang bersanding, lalulah sang kelembai ni. Jadi bila sang kelembai ni lalu, dia pun tegur dua orang pengantin ni, hampa bersanding apa macam ni, keras macam batu je. Jadi sang kelembai tu dia tegur macam tu lah. Jadi selepas saja sang kelembai tu tegur macam tu, terus dua orang pengantin ni bertukar menjadi batu. Dan batu ni lah yang digelar batu teruna dan juga batu dara. Dan juga disampaikan cerita ni daripada arwah ayah si Kak Atirah ni. Kawasan batu teruna dan dara ni dahulunya merupakan satu kawasan yang dijadikan sebagai tapak pertapaan lah. Jadi orang dulu-dulu ni memang kurang dengan gadget, tak ada gadget. Jadi mereka ni banyak habis masa dengan mencari dan menimba ilmu lah. Jadi dikatakan batu teruna dan dara ni terletak juga di atas bukit Pulau Sayak tu. Jadi selain daripada tempat pertapaan, batu teruna dan dara ni juga menyimpan 1001 kisah dan juga misteri. Ada juga diceritakan oleh Kak Atirah ni bahawasanya dekat kawasan batu tu pernah ada orang nampak seorang ataupun sesosok manusia berambut panjang duduk atas batu tu ibarat sedang bertapa. Jadi kita tak mampu nak buat spekulasi, kalau bukan jelmaan jin boleh jadi rijal ghaib ataupun orang-orang ghaib. Wallahu a'lam. Jadi kata Kak Atirah ni, tak ramai orang-orang muda ataupun orang-orang pada masa kini yang tahu tentang kewujudan batu teruna dan dara yang ada di Pulau Sayak ni. Dikarenakan dikatakan jalan nak menuju ke batu tu pun telah tertutup oleh hutan-hutan lah. Ini kerana disebabkan pernah berlaku maksiat di kawasan batu tersebut. Pernah juga diceritakan bila mana ada pasangan kekasih ni yang melakukan hubungan luar nikah lah kan, di kawasan batu tu, dan mereka disumpah ataupun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila masa mereka bersama tu melekat, jadi tak boleh nak tarik keluar lah, jadi dia melekat dekat situ. Kan akibat perkara-perkara yang tak baik ataupun tak elok yang jadi di kawasan tu, jadi jalan nak masuk ke batu tu pun makin tertutup lah. Jadi kisah ni pun berlaku dah lama lah, dalam 30 ke 20 tahun tak silap, yang diceritakan oleh Kak Atirah ni. Dan insyaAllah kita akan buat eksplorasi
untuk jumpa Kak Atirah ni. Dan mungkin kalau ada rezeki kita, katanya kita boleh ambil view ataupun gambar batu terlunar dan darah tu, insya-Allah. Sebenarnya saya tertarik nak pergi explore kawasan ni sebab banyak komen-komen yang menceritakan tentang kisah-kisah yang mereka alami lah dekat kawasan Pulau Sayak ni. Jadi kita pun yang paling tertarik adalah pasal mi udang tu lah. Jadi kita pun terbayang mi udang. Jadi kita pun ambil keputusan untuk pergi tu lah. Tapi bila saya eksplorasi, bila sampai di sana, saya berhenti dan makan dekat kedai mi udang tu. Masa tu line handphone saya langsung tak ada angkah. Jadi agak perkara yang agak pelik sebab saya hairan jugalah orang kiri dan kanan ada line. Jadi mungkin sebab kawasan tu pendalaman sama, jadi saya tak dapat nak berhubung dengan Kak Atirah ni dengan lebih jelas. Jadi Kak Atirah sebenarnya pada masa saya di situ, Kak Atirah ada juga semawa untuk kami pergi ke rumah dia untuk dia ceritakan lebih banyak kisah mengenai Pulau Sayak ni. Tetapi saya tak dapat nak baca chat tu dikarenakan gangguan rangkaian ataupun line pada masa tu lah. Dan juga yang paling unik sekali, dekat kawasan Pulau Sayak ni terdapat makam diraja. Dan diceritakan oleh Kak Atirah, makam ni terletak dekat dengan Yaakob Mi Udang kalau tak silap. Jadi masa saya pergi tu, saya parking atas pada kawasan Yaakob Mi Udang ni. Jadi sebabkan ramai yang komen usuk kalau tak silap usuk mi udang ni yang sedap, jadi saya pun ambil keputusan untuk pergi makan dekat usuk mi udang tu lah. Saya ada juga tercari-cari dekat mana makam tu kan. Jadi tak jumpa lah. Jadi saya tak tahu lokasi yang tepat. Jadi saya balik dululah. Tak dapat jumpa lagi. InsyaAllah kita akan buat di part yang seterusnya untuk kita explore kawasan makam tu dan kawasan yang mana yang mampu kita rakam lah. Kita akan bahawasanya dulu ni masa awal-awal mula orang-orang situ nak bina rumah di area penghujung Pulau Sayak ni, masa dia orang buat galian tapak tu, banyak benda-benda lama yang dia orang jumpa lah. Antaranya tembikar, siling emas ataupun siling daripada negara China dan bermacam-macam lagi. Tapi sayangnya diceritakan oleh Kak Atirah, angkara khianat orang, ada orang yang ambil, jadi bahan-bahan bukti tu hilang lah kan. Tak dapat lah nak tunjuk kepada generasi muda pada zaman ni. Dan sekali lagi untuk nak sebut lah bahasa orang putih ni. Jadi untuk kepastian mengenai kisah villa di puncak bukit Pulau Sayak ni, diceritakan sendiri oleh Kak Atirah ni bahawasanya memang ada kewujudan villa tersebut ataupun tapak villa tersebut di atas bukit tu. Tapi dah tak ada jalan masuk lah. Pernah diceritakan oleh Kak Atirah satu masa dulu, bila mana dia buka GPS, dia zoom, memang ada nampak villa dekat kawasan tu. Tapi agak pelik sebab tak ada jalan nak masuk, ataupun contoh jalan yang besar lah kan. Jadi dah diliputi oleh hutan-hutan. Memang pernah ada tapak dan memang ada villa zaman kolonial British dekat atas puncak bukit tu lah. Tapi kalau sekarang pun mungkin hanya tinggal tapak, dan mungkin sukarlah kata kalau kita nak eksplorasi, nak rakam kawasan tapak tu pun mungkin mustahil lah sebab kawasan yang telah menebat. Sebenarnya banyak diceritakan oleh Kak Atirah ni, cuma saya mampu ambil sikit demi sedikit. InsyaAllah kita akan telusuri lagi benda ni bila mana kita bertemu dengan Kak Atirah dalam konten yang akan datang. Jadi setakat itu saja dulu rasanya kisah ataupun cerita seram yang ada dekat kawasan Pulau Sayak ni, di part yang kedua ni. InsyaAllah kita akan sambung di part yang ketiga, di mana kita akan merakam apa yang kita mampu dekat kawasan Pulau Sayak ni, tempat yang mempunyai kisah-kisahnya tersendiri. InsyaAllah kita akan di-guide ataupun dipandu oleh Kak Atirah dan suaminya, andai masa mengizinkan lah insyaAllah. Jadi terima kasih kepada yang sudi menonton video ni daripada awal sampailah ke akhir. Mohon ampun dan maaf andai ada salah dan kekurangan dalam penceritaan ni. Yang penting jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, butang share, like dan juga komen apa yang patut. Jadi jika mana orang-orang yang area Pulau Sayak ni ataupun orang-orang yang pernah mengalami pengalaman mistik di Pulau Sayak ni,
bolehlah ceritakan dekat komen, insya-Allah. Jadi sampai di sini sajalah konten kita untuk kali ini. Mohon ampun dan maaflah kerana ada terkurang. InsyaAllah kita akan perbaiki di masa yang akan datang. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi di next konten. Anda ada umur yang panjang, masa yang lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.